bilangan malaikat lebih ramai daripada bilangan semua makhluk yang ada atas alam ni. Ada 4 orang ketua malaikat, seperti mana ada 5 orang ketua rasul dan para nabi. Nabi ada 124,000 orang nabi. Nabi ada 124,000 orang nabi. Ulul azmi ada 5. Para malaikat sangatlah ramai. Ketua yang paling kanan 4. Israfil, Mikail, Jibril, Malakul Maut, 4 orang. Setelah malaikat Israfil tiup sangkakala, tak pergi lagi cerita hak botol tadi ni, botol ni. Nak cerita ni dulu ni menarik ni. Tentang kematian. Makhluk yang bernama kematian. Makhluk yang bernama mati. Setelah Israfil tiup sangkakala, kesemua makhluk bernyawa mati, termasuk penghuni langit pada 7 langit, iaitulah malaikat. Lalu Allah panggil Malakul Maut. Wahai Malakul Maut, man baqi, siapakah yang berbaki di kalangan yang bernyawa? Malaikat maut sebut, walaupun Allah Maha mengetahui. Malaikat maut pun jawab, ya Allah, baqita antal hayyul ladzi la yamut. Telah berbaki kamu, wahai Tuhan yang maha hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Baqiya Jibril, baqiya Israfil, baqiya hamalatul arsh, wa baqitu ana. Yang masih hidup lagi ialah Jibril, Mikail, Israfil dan penanggung aras yang berjumlah 8 orang. Aras ada 8 malaikat. Setiap malaikat penanggung aras lebih besar dari Jibril alaihissalam. Penanggung aras 8 orang. Kata Malakul Maut, berbaki sekian. Allah arah malaikat maut pergi cabut nyawa hamalatul arsh yang 8 tadi. Pergilah Malakul Maut, dia cabut nyawa hamalatul arsh. Subhanallah. Ke-8. Siapa berbaki? Israfil. Ta'ala sebut, wahai Malakul Maut, iqbid ruha Israfil. Pergi cabut nyawa Israfil. Dicabut nyawa Israfil. Man baqi? Baqiya Mikail. Cabut nyawa Mikail. Siapa yang berbaki? Jibril. Cabut, iqbid ruha Jibril. Dicabut ruh Jibril. Tuan-tuan jangan tanya Iblis, Ustaz. Iblis daripada sangkakala pertama tadi mati awal lagi. Iblis, syaitan, jin, manusia. Akhirnya yang berbaki ketika itu hanyalah Malakul Maut yang bernyawa. Maka kata Allah, iqbid ruhaka ya Malakul Maut, cabut nyawa kamu wahai Malakul Maut. Dia pun cabut nyawa dia. Setelah di dalam wujud ini, tuan-tuan, tiada lagi yang bernyawa. Dan berbakilah Allah yang maha hidup dan tidak mati selama-lamanya. Lalu Allah berkata, Anal Jabbar, Anal Jabbar, Anal Jabbar. Kita nak terjemah apa Jabbar? Berkuasa, berkehendak. Limanil mulkul yawm, tanya Allah. Kerajaan dan kekuasaan milik siapa? Cuba jawab. Allah tanya ketika itu. Waktu itu memang tak ada siapa pun yang mendengar. Tapi Nabi cerita kisah ini. Lalu Allah sendiri menjawab, Lillahil wahidil qahar. Kerajaan dan kekuasaan adalah milik Allah. Al-Wahid yang Esa, Al-Qahhar yang Maha Perkasa. Bila sampai waktu dia, Allah pun arahkan Malakul Maut turun.
Kenapa saya kata turun? Sebab tempat tinggal malaikat ialah langit. Sampai malam ni ke Ustaz? Ya, sehingga malam ini maskanul malaikah as-samawatus sab'a. Tempat tinggal seluruh malaikat adalah langit 1 sampai langit 7. Bila ada malaikat yang bertugas, dia akan turun ke bawah. Dia akan turun. Langit ke berapa pun dia akan turun. Sebab tu Jibril pernah duduk dengan Nabi Muhammad. Waktu tu Jibril dengan rupa paras manusia. Jibril rupa paras manusia. Pintu langit terbuka, Jibril pun tengok. Jibril kata, wahai Muhammad, malaikat ini tak pernah turun sejak dia diciptakan. Jibril tengok, dia kenal lah ke semua. Dia ketua malaikat. Dia kata, wahai Muhammad, malaikat ini tidak pernah turun semenjak dia diciptakan. Kemudian malaikat itu turun. Dia berupa dengan rupa manusia, malaikat itu. Ini adalah kitab akidah. Akidah kita, akidah Asy'ariyah kita. Dia turun, dia berupa dengan rupa manusia, dia pun datang. Takat tu je lah cerita, panjang cerita dia. Apa yang berlaku, itu cari sendiri. Tuan-tuan, dia ni sakit nazar. Sampai saat dia mati, malakul maut pun datang. Apabila malakul maut datang, dia tidak datang berseorangan. Malakul maut akan datang dengan satu kumpulan, sama ada kumpulan itu adalah kumpulan malaikat rahmat, insya-Allah untuk kita semua, ataupun malaikat maut akan turun dengan sekumpulan malaikat azab wal iyadzu billah untuk orang kafir ataupun orang fasik dan munafik. Islam tapi petang-petang pakai seluar pendek. Islam tapi masih lagi berjudi. Islam tapi berurusan dengan riba sudah berpuluh-puluh tahun. Fasik. Bila malakul maut datang, dia akan berada di kepala. Tuan-tuan tak perlu kosongkan kawasan tu, sebab dia berada di alam lain. Saat lagi duk buat adat baru, kosong ni tangi kosong. Malaikat maut nak duduk banyak cantik. Ingat besar untuk seorang ke? Bertindih-tindih para malaikat sampai ke langit. Sama ada padukan malaikat rahmat atau pasukan malaikat azab. Bila sampai masa, malakul maut pun akan cabut nyawa tadi. Dia akan mula tarik. Dan roh akan mula kosong daripada bahagian sini. Tarik di sini, roh akan mula kosong daripada bahagian kaki. Bila tarik, dia sakit, dan ketika dia rasa sakit mati, dia tahu wa dhanna annahu al-firaq, dia yakin inilah kematian. Dia tahu ni mati. Bila dia mula rasa sakit satu badan tu, dan kaki dia akan mula kosong. Tengok ni air ni, apa bagi air nak habis dah pula. Air ni seperti roh. Kalau bagi banyak sikit, cantik lah. Nah, dia seperti roh. Bila roh ni keluar, dia akan mula kosong di kaki. Kita akan rasa kosong di kaki. Kaki tak boleh gerak. Atas masih lagi boleh ni, tangan masih boleh. Kemudian roh tu akan bergerak naik ke atas. Dia kosongkan kawasan lutut ke bawah. Dia kosong kawasan pinggang ke bawah. Sakit tak? Sakit. Sakit tetap sakit. Sekejap atau lama. Husnul khatimah, sakitnya sekejap saja, insya-Allah. Kosong sampai sini, kemudian roh naik. Seperti yang saya sebut tadi, roh itu keluar dengan laju dan mudah, sebab dia pun merindui Allah. Sangat merindui Allah. Dia keluar laju ni. Kemudian bila dia sampai di sini, dia bunyi. Maksudnya dah sampai di sini.
Tuan-tuan dengar ada adik-beradik saudara mara yang dah nazar, pergi duduk di sebelah. Duduk di sebelah. Tengok bagaimana orang sakaratul maut mengisafkan orang-orang yang beriman.